Assalamualaikum semua. Selamat kembali ke kelas Cikgu Suhaila iaitu Sejarah Tahun 4. Terima kasih kepada murid-murid yang telah menonton video sejarah cikgu pada minggu lepas. Baiklah murid-murid, pada minggu lepas kamu telah mempelajari pengertian sejarah. Pada minggu ini pula kamu akan didedahkan dengan topik mengenal pasti sumber sejarah dan menjelaskan kaedah penyelidikan sejarah. Baiklah murid-murid, sila buka buku teks muka surat 6. Pada halaman tersebut, kita akan pelajari tentang sumber sejarah. Apakah itu sumber sejarah? Sumber sejarah ialah sesuatu yang boleh memberikan maklumat yang tepat tentang sesuatu peristiwa yang telah berlaku. Sumber sejarah terdiri daripada dua, iaitu sumber primer dan sumber sekunder. Mari kita fahami sumber primer. Apakah yang dimaksudkan dengan sumber primer? Sumber primer dikenali sebagai sumber yang pertama. Ini bermaksud sumber yang awal yang telah dijumpai. Ia berada dalam bentuk asal dan belum diolah ataupun ditukar kepada bentuk-bentuk yang lain. Contoh-contoh sumber primer yang boleh kita kenali ialah fosil, manuskrip, artifak dan juga dokumen. Kita pergi satu persatu untuk memahami apakah dia contoh-contoh bagi sumber primer. Contohnya, fosil. Fosil ialah tinggalan tumbuhan atau haiwan yang terawet. Manuskrip tulisan tangan seperti Hikayat Hang Tuah dan Sulalatus Salatin. Artifak pula ialah hasil ciptaan manusia pada zaman dahulu seperti alat batu, tembikar, senjata dan duit shilling. Manakala dokumen rasmi pula biasanya mengandungi sesuatu catatan tentang sesuatu peristiwa sejarah yang telah berlaku pada masa dahulu. Sumber sekunder pula ialah penulisan yang dihasilkan daripada sumber asal. Sebagai contoh, akhbar, majalah, risalah dan juga buku. Murid-murid, adakah sumber sejarah itu penting? Ya. Ia sebagai bukti bagi memahami sesuatu peristiwa yang telah berlaku. Kita pergi kepada topik yang seterusnya pada muka surat 8, iaitu kaedah penyelidikan sejarah. Kenapa pentingnya penyelidikan sejarah? Penyelidikan sejarah dilakukan untuk kita buktikan peristiwa sejarah yang telah berlaku. Terdapat 3 kaedah untuk mendapatkan maklumat sejarah yang lampau. Yang pertama ialah kaedah arkeologi. Yang kedua iaitu kaedah lisan atau dikenali sebagai sumber lisan. Dan yang ketiga, kaedah bertulis. Kaedah arkeologi. Kaedah arkeologi merupakan satu proses untuk mendapatkan maklumat daripada bahan tinggalan sejarah. Kaedah ini dilakukan melalui proses gali, cari ataupun dipanggil sebagai ekskavasi. Okey, apa yang kamu faham tentang proses gali cari ni ialah proses di mana melibatkan proses galian untuk mencari bahan tinggalan sejarah yang melibatkan kawasan di bawah tanah
di dalam sungai, di tasik, laut, gua dan sebagainya. Biasanya bahan tinggalan sejarah seperti fosil, tembikar, barangan logam dan kulit siput. Apa yang kamu faham tentang fosil? Fosil biasanya ialah kerangka manusia ataupun kerangka haiwan. Contohnya kerangka dinosaur. Itu dipanggil fosil. Okey, awak lihat di bahagian sebelah ni. Contohnya seperti gali cari di tapak arkeologi Sungai Batu Kedah. Rangka Perak Man di Lenggong Perak. Selain itu terdapat juga arkeologi maritim ataupun dipanggil arkeologi bawah air. Biasanya kaedah arkeologi ini merupakan satu proses untuk mendapatkan maklumat tinggalan kebudayaan manusia yang terdapat di dasar laut, sungai ataupun tasik. Contohnya tapak kapal karam, struktur kubur dan juga artifak. Bagi kaedah lisan pula, ia melibatkan satu proses untuk mendapatkan maklumat melalui temu bual. Biasanya individu ataupun seseorang yang ingin ditemu bual tu dikenali sebagai orang sumber. Orang sumber ni bermaksud mereka yang terlibat dengan peristiwa sejarah, yang pernah melihat ataupun pernah mendengar peristiwa sejarah tu daripada orang lain. Kita lihat kepada langkah-langkah dalam kaedah lisan. Langkah yang pertama ialah kenal pasti orang sumber dan menyediakan soalan berdasarkan tajuk kajian. Kamu faham ya tentang orang sumber itu tadi yang telah saya jelaskan. Seterusnya bagi langkah yang kedua, menemu bual dan merakamkan perbualan. Penting rakaman perbualan ni. Biasanya orang si penemu bual ni dia akan merakamkan perbualan supaya tidak ketinggalan satu pun maklumat yang diterima. Seterusnya bagi langkah yang ketiga pula ialah menyalin rakaman tersebut, menyimpan data perbualan dan seterusnya barulah membuat penulisan daripada temu bual itu tadi. Seterusnya kaedah bertulis. Apakah yang dikatakan dengan kaedah bertulis? Kaedah bertulis ialah satu proses untuk mendapatkan maklumat daripada tulisan dan juga lakaran. Maklumat ini diperoleh daripada dinding gua, kayu, batu dan juga bahan bercetak. Seperti mana yang kamu lihat pada contoh gambar di sebelah ini. Contohnya seperti lukisan pada dinding gua Tambun Perak dan satu lagi batu bersurat. Bagi langkah-langkah dalam kaedah bertulis, langkah pertama ialah mengenal pasti sumber sejarah yang tepat. Langkah kedua, mengumpulkan sumber sejarah. Langkah ketiga, mentafsir maklumat dalam sumber. Dan seterusnya langkah yang keempat, barulah membuat penulisan hasil daripada tafsiran sumber sejarah itu. Kesimpulannya, dalam penyelidikan sumber sejarah, pengkaji boleh memilih mana-mana kaedah yang sesuai untuk mengkaji peristiwa sejarah. Ini adalah kerana kaedah yang terdapat dalam pemilihan sejarah dapat memberikan ruang kepada pengkaji bagi menghasilkan penulisan yang berkualiti. Sebagai penutup, cikgu ingin bertanyakan semula kepada murid-murid apakah yang telah kita pelajari hari ini. Yang telah kita pelajari pada hari ini ialah yang pertama, sumber sejarah dan yang kedua ialah kaedah penyelidikan sejarah.
Diharap murid-murid dapat memahami topik pada hari ini. Semoga bertemu pada topik yang akan datang. Bye!